Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya pada malam yang berbahagia ini kebetulan jatuh pada Jumat lah, maka kita telah sama-sama dapat berada di dalam surau kita ini menggunakan ajaran sembahyang fardu secara berjemaah, dan kita mengharapkan agar keberadaan kita ini diberkati dan daripada jauh daripada padang hang dia yang paling banyak hang ni di Kedah kan, di belakang hang tua hang lagi semua kan, sana padang hang cukup banyak padang hang. Lepas tu Ustaz Mahathir bin Ahmad ni tak asing lagi lah kawasan kita sini, banyak masjid beliau bagi kuliah tazkirah ceramah, jadi imam baca khutbah. Dan Ustaz Mahathir bin Ahmad juga merupakan imam lain, imam Masjid Turut Jurih. Jadi saya tak mahu cakap nama sahabat bukan saya dengar. Jadi dengan bangganya lah kita menjemput Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Ahmad untuk menyampaikan tazkirah kita pada malam ini. Fadhil tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Tok Guru saya juga lah, Tuan Guru kita dan Tuan Guru kita semua lah, Ustaz Soleh, orang lama lah dalam bidang mengajar ni tuan-tuan. Berapa tahun dah Ustaz khidmat sekolah? 20 lebih lah, 20 tahun lebih lah mengajar di sekolah, mengajar di kampung tak kira lagi. Ustaz dia habaq kata saya lupi merata, yang sebenarnya dia yang lupi merata. Saya ada ikut dia lah, ada ikut Ustaz tadi, Ustaz datang ni kemudian Ustaz salah seorang Ustaz yang jarang-jarang kita dengar pun ni Tuan Raja. Ustaz Tuan Raja, nama pun Raja. Ustaz Raja Azrifuddin, tahu nama. Ustaz Raja pun orang kuat juga. Orang kuat juga. Jangan nampak main-main Raja. Dia bukan boleh dekat tukang sekolah, dia boleh tukar negeri pun dia boleh tukar. Ustaz Raja, kemudian tuan-tuan dan perempuan hadirin dan hadirat
ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan guru, para alim ulama serta tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh dengan keberkatan, malam yang penuh dengan kemuliaan ini, malam 12 nak masuk malam 13 Rabiul Awal. Jadi malam ni malam yang penuh dengan kemuliaan. Sama-sama kita duduk di rumah Allah, menjadi tetamu Allah. Dan tuan-tuan kena rasa betul kerana tuan-tuan telah dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu Allah. Pula dah habis semayang semua, kita duduk dalam majlis ilmu ataupun disebut dengan taman-taman surga. Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah yang terkenal. Luqman Hakim dia pernah kata ke anak dia. Dia kata, "Ya bunayya, ikhtaril majalisi ala aynayka. Iza ra'aita al-majlisi alladhi yadhkurullaha fihi, fajlis ma'ahu. Fa innaka in taku 'aliman yanfa'uka 'ilmuk, wa innaka in taku ghabiyan aw jahilan yu'allimuk. Wa in yattali'illahu 'azza wa jalla 'alaihim rahmatan tusika ma'ahu." Luqman Hakim kata ke anak dia, dia kata, "Wahai anakku, ya bunayya." Ya bunayya ni gerangan panggilan lembut lah. Cik oi, kalau Kedah kita ni cik oi lah. Cik oi ni ayah nak abang ni. Dia kata, pilih-pilihlah majlis yang berada di hadapan kamu. Iza ra'aital majlis alladhi yadhkurullah. Kalau sekiranya kamu melihat dalam majlis itu ada disebut nama Allah, sebut nama Allah, sebut nama Nabi, sebut nama Rasul, fajlis ma'hum, berhenti, duduk di situ. Kalau sekiranya kamu dah tahu dah, kamu ni orang alim, kamu orang pandai, kamu orang bijak, duduk dalam majlis itu, dia memberi manfaat kepada kamu. Kalau sekiranya kamu tak tahu, hang tak reti lagi, hang tak tahu lagi, hang duduk dalam majlis itu, orang akan ajak hang sampai hang tahu. Wa iyya tala'illahu azza wa jalla. Kalau dah sekiranya Allah turun rahmat dalam majlis itu, tusika ma'hu, kita pun tuan-tuan tumpang dapat sama. Jadi tambah-tambah malam ni pula majlis yang mengkisahkan, kita cerita tentang kelahiran Nabi pula, lagi-lagilah banyak pahala yang kita dapat. Nah, kita duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat pun berdoa kat kita. Wa annal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yasda. Semuanya para malaikat membuka sayap, maksudnya malaikat doa untuk kita. Li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Kerana dia seronok dengan apa yang kita buat. Dunia zaman lah, dia pun malaikat bukan tulis lah tuan-tuan. Dia bubuh dalam orang lah, dia panggil Google Form. Dia scan kita seorang, tak, masuk dalam form. Kalau tuan-tuan, anak-anak duk kerja, tahulah Google Form, tak form tu tahulah. Jenis lah ni, scan nama, tulis, masuk dalam data, masuk dalam data, dia kira siap. Kehadiran siap. Kalau kami duduk sekolah ni, SPL, KPM lah. Main kursus, main mengaji, main kursus, scan dia pakai hak kod tu, masuk nama, masuk siap. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kita boleh betul. Malaikat pun betul lah tuan-tuan. Dia scan masuk, nama sekian. Ustaz Raja ada, Ustaz Saleh ada, apa, semua ada. Tengok, cek nama, set dah dalam surga. Pasal apa? Sebab memuliakan majlis kelahiran Nabi SAW. Kita main malam ni, main di surau, main di masjid ni, kita niat lah. Kata bukan takat aku ni nak pergi semayang, malah ni ada orang nak main baca maulud. Orang tua-tua dulu pergi baca maulud, baca mi'raj, baca
Jadi kita dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dalam kita berada di dalam mood sambutan Maulidur Rasul. Di mana-mana. Ini pun tengok dalam iklan ni penuh. Di Masjid Zahir tu Ustaz Kazim duk puasa lagu Nakmi juga, tapi dah janji tang ni lah. Banyaklah Syekh Zainul Asri pun mai Pulau Ustaz tu penuh lah program Maulud. Tapi kita pun ada kekangan juga. Kita ingat tak apalah, kita hadir di sini pun kita dapat berkah. Jadi di mana-mana sahaja orang buat sambutan Maulidur Rasul. Walaupun kita dengar macam-macam, ada hak kata Syiah lah belarak sambut Maulud, duk puji-puji lah Syiah lah, mampu pihak orang kata Syiah pun Syiah lah, kafir lah, pihak buat guna. Biar itu dari sudut pandangan mereka. Kita niat nak memuliakan Nabi SAW. Tuan-tuan, guru dulu, ulama-ulama dulu, dia buat sambutan Maulidur Rasul ni sebab apa? Kita ni pun malam ni kita buat sambutan Maulidur Rasul ni sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab nombor satu, tanda kita ni cinta kepada Rasul. Tanda cinta kita ni kepada Allah dan kepada Rasul. Man ahabbani man ahabbal ulama faqad ahabbani, wa man ahabbani faqad ahabballah, wa man ahabballah dakhala al-jannah. Siapa yang sayang, siapa yang suka, siapa yang ikut ulama-ulama tutup guru dulu, maka dia ikut Nabi. Faqad ahabbani, kata Nabi. Siapa yang sayang kat aku, maka dia sayang ke Allah. Otomatik. Siapa yang sayang ke Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi maknanya kita ni buat sambutan Maulidur Rasul ni sebab apa? Sebab nombor satu sekali kita sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul. Sayanglah salah satu daripada tanda kita ni sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul. Berapa ramai di kalangan manusia kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang walaupun tahu ada majlis, tahu kata ada maulud, tahu, tapi Allah tak bagi peluang untuk hadir. Banyak mana rugi, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala pilih kita, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan jangan marah kat puak-puak surau pula. Orang tuan-tuan jawatan kuasa surau buat program, buat kuliah, buat ngaji, buat apa semua, bukan kata malam ni saja, malam lain tak main berdosa, tuan-tuan. Sebab apa? Menuntut ilmu itu adalah fardu ain. Jadi orang buat program, orang buat kuliah, Ustaz Soleh duk mengajar, Ustaz Raja duk mengajar, tuan-tuan tak main berdosa, tuan-tuan. Ustaz-ustaz tak berdosa dah, yang rancang buat program ni tak berdosa dah, lepas dah tanggungjawab. Kita yang tak hadir ni, tak ada masa nak boleh hadir ni, dosa, tuan-tuan. Dosa, kita duduk dalam kejahilan. Kita main, Allah lepas kejahilan kita. Sibuk macam-macam kita. Sibuk nak kira dunia ni, tuan-tuan, sampai bila tak habis. Kita, kalau sekiranya kita, kata Nabi, kita kejar dunia, dunia akan lari meninggalkan kita. Kalau kita kejar akhirat, dunia akan mengekori kita. Kita lingkan, kita kejar akhirat, dunia akan mengekori kita. Saya teringat cerita, teringat almarhum Tuk Guru Haji Aziz Pendak. Saya orang Pendak, tuan-tuan, mai duduk di Padang tu. Saya orang Pendak. Tuk Guru Haji Aziz ni, dia orang alim. Dunia dia tak pergi cari pun, tapi dunia yang mai cari dia. Orang mai letak ayat jampi, orang mai letak ni. Dia baca, dia letak. Orang bagi, orang sedekah, bukan orang bagi kat dia. Orang bawa tikar lah, macam-macam. Bukti dia penuh sekali, boh besar, boh 91 tak silap.
91 lama dah bawah kenal bawah sak. Jadi rumah Tok Guru pun tenggelam juga, tapi tenggelam tak macam rumah orang lain. Tenggelam takat ajak takat apa? Takat pukul lali je. Jadi dia ajak, dia panggil lah cucu dia, suruh pi tolong cuci basuh rumah dia lah. Cucu dia apa, ajaklah kami pi tak apa, pi duk basuh rumah apa semua ni apa semua, selok tingkap rumah. Oh, dia duit muka merah, duit kota biru, ribu dah. Siapa haram tak boleh ambil, siapa tobat tak boleh ambil, tak boleh ambil. Cucu dia kata, apa nak ambil tobat tak ambil. Saya ambil 10, hak hilang 100. Semua tak ambil. Kita niat tapi tak ambil. Sudah tu tuan-tuan, sudah cuci semua tu, dia panggil kat ni. Tuan-tuan tahu semua murid dia bagi. Dia buat kerja tu tak padan sak dia bagi sampai seorang 100. Tuan-tuan, zaman tu 90-an, umur 13, 14, boleh 100. Nikmat dunia tuan-tuan, lupa dunia. Masa zaman tu pergi semayang mayak 3 ringgit pun banyak lah tak? Semayang mayak tu 3 ringgit banyak lah. Tu nak cerita kata dunia ni, dia tak ligan dunia pun, tapi dunia yang main cari dia. Kita taklah sampai tahap maqam lagu tu. Kita ni kena cari dunia. Dunia apa? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah kamu dengan dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Nak abang kata buat kerja dunia pun kena pulun. Buat bendang kena pulun. Kalau menega cara menega, bendang cara bendang, ngajak cara mengajak. Apa kerja kita? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wala. Beramallah kamu dengan akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Maknanya tuan-tuan, buat ibadat pun kena pulun juga, seolah-olah kita ni esok dah nak mati, seolah-olah macam tu. Jadi maknanya kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan. Baik, jadi Maulidur Rasul. Jadi pasal apa kita buat sambutan Maulidur Rasul? Di antaranya tanda kita ni cinta dan kasih kepada Allah dan Rasul. Kemudian apa lagi? Sebab Datuk Guru dulu dia buat maulud, tanda apa? Tanda nak bagi generasi hari ini kenal siapa itu Nabi Muhammad. Kalau zaman kita dulu pun sama juga. Datuk Guru dulu dia buat maulud, baca berjanji. Tadi Ustaz sebut nak marhaban, berjanji. Sekali lagi kita berjanji tuan-tuan. Nak selalu marhaban. Kalau zaman dulu-dulu, ingat zaman kita lah kan, zaman kita lah. Saya tengok dalam ni pun bayar-bayar paling muda pun bayar-bayar saya pun, muda pun sikit-sikit pun. Kalau dulu-dulu buat berjanji, sambut berjanji, buat kenduri, sonok kan, marhaban, tekuk muka-muka kan, dia kan, kira pakat lawan tu. Dia pernah habis orang teriak, kawan ni main balas ni. Tu hebat. Orang dulu kan, marhaban dia bukan nanti seorang sedap tuan-tuan, seorang derah. Seorang derah lepas tu sama, sedap selalu kan. Tekong dapat seorang sedap sikit. Tu baca rawi. Kalau belah-belah saya, belah-belah pendang kampung dalam tu, buat apa nama, berduit. Berduit. Kampung saya tu Johan berduit, Johan dunia. Pasal tang lain tak ada. Mana ada di tempat lain. Johan, dia kata Johan pernah apa? Johan dunia. Johan dunia tu ni. Tu berduit. Nabi apa? Nabi Muhammad, penghulu segala rasul. Tak tahu hukum tajwid apa pun tak tahu.
Hukum tajwid pun tak iktiraf. Boleh. Bijak berdakwah tiada terhitung. Tengok dia sambut lah. Dia bunyi curai dia tahu. Boleh. Sekalian umat dapat diuntung. Tu bukti ramai tu. Bondoi tuan-tuan. Bondoi budak ni biasalah. Suara tak sedap. Suara biasa ya. Kalau suara saya sedap, saya tak duduk ni lah. Allah Rabbi ya Karim. Jadi seronok kalau dulu seronok. Belah-belah ni pun sama lah. Marhaban, pemuda. Walau ni dia main pattern dah, sambung mulut, qasidah. Qasidah, rafidah, hamidah, semua dah. Puji-puji Nabi Hadi, hak kuat-kuat. Wahabi duk kata syiah, tak syiah lah apa semua lah. Kira ngampuk waktu mampu kita tuan-tuan pakai tak buat apa. Semua bid'ah. Tuan-tuan tahu tak? Mereka duk kata kita buat bid'ah. Mereka pun buat bid'ah tak? Baca Quran. Baca Quran tu benar bid'ah. Zaman dulu-dulu, zaman Nabi mana ada lagi Quran macam tu. Zaman Nabi dulu mana ada Quran hak bertulis berhuruf yang ada baris apa semua, yang ada titik, mana ada Quran pun tak ada. Kalau nak kira lagu tu lah. Jadi maknanya tuan-tuan, tu sambutan Maulidul Rasul. Sebab apa? Sebab untuk nak menunjukkan kepada generasi hari ini ni cinta dan kasih kepada Nabi. Jadi Nabi adalah followers yang paling banyak sekali di dalam dunia Allah. 2 bilion followers. Kalau Messi baru juta baru follower dia. Ronaldo pun baru juta. Main bola lah, hati-hati tak kau kenal sangat. Juta-juta pun di Nabi kita 2 bilion followers. Umat Islam di dunia ni ada 2 bilion daripada 6 bilion. 2 bilion followers. Walhan Nabi ni tak ada dah lama mana dah 1400 tahun dah Nabi tak ada. Ini yang kata mukjizat kehebatan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, bila sebut kata Maulidur Rasul, Maulud ni dia lebih kepada 3 pengertian. 3 pengertian Maulud. Maulud yang pertama dengan maksud tempat kelahiran Nabi. Maulud yang pertama. Maulud yang kedua dengan maksud masa kelahiran Nabi. Dan maulud yang ketiga dengan maksud diri Nabi itu sendiri, disebut dengan maulud. Maulidur Rasul ni tuan-tuan adalah merupakan salah satu daripada sejarah ataupun peristiwa yang besar yang berlaku dalam sejarah Islam. Jadi maulud dengan makna masa kelahiran. Bila Nabi dilahirkan, masa kelahiran Nabi iaitu 12 Rabiul Awal. Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Hari Isnin. Mana bukti? Sebab hari Isnin itu Nabi berpuasa. Zaka yaumun wulidtu fihi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa Rasulullah duk puasa hari Isnin? Kata Nabi, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin ni hari aku dilahirkan. Hadis tu hadis sahih. Hari lahir tu hari Isnin ni hari aku dilahirkan. Maknanya tuan-tuan, Nabi sambut birthday dia tiap-tiap minggu dengan berpuasa.
Bahkan orang yang pertama sambut Maulidur Rasul ni, iaitu sejarah pun ada cerita Abu Lahab. Abu Lahab pok menekan Nabi. Dia punya seronok. Sebab apa? Sebab Siti Aminah lahirkan anak lelaki. Orang Arab ni tuan-tuan, jadi satu kebanggaan. Walhal bukan anak dia, tapi anak nakal dia. Lepas tu bersapa Abu Lahab ni seronok sangat. Sebab Abu Lahab pun dia sayang kat pok Nabi. Dia sayang kepada Abdullah ni, dia sayang. Abdullah ni keramat hidup. Orang lain kata, orang-orang belah Kedah kata keramat hidup. Keramat hidup ni maksudnya tak ada siapa duk marah, tak ada siapa duk meluat, tak ada siapa duk benci. Semua orang suka Abdullah ni. Pok-pok belakang Nabi, abang-abang dia apa semua pakat suka kepada Abdullah. Jadi bila mereka suka kat pok, anak pun sama suka juga. Abu Lahab tuan-tuan riwayat cerita 7 ekor unta. 7 ekor unta dia sembelih sambut maulud. Sebab dia bergembira. Abu Lahab ni dia ada seorang hamba. Apa nama, bibi lah kita kata lah. Nama dia Suwaibah. Suwaibah ni tuan-tuan segak macam dengan apa Ros-Ros, Nelidia Senros, macam dengan Ukasha Senros, Nelidia Senros, apa Ros-Ros tu semua. Segak-segak lah semua. Nelofa tak boleh sebut lah bini orang. Kan? Segak. Suwaibah ni di antara bibi yang tercantik yang dimiliki oleh Abu Lahab. Jadi dia kata, Suwaibah, aku kesian nak tengok kau Minah tu. Awak kata dia dah lah mengandung, bujang laki mati pula. Bujang laki. Tuan ingat lagu bujang laki mati? Maulaya salli wa sallim daiman abada, iman abada, bujang laki mati. Sambung. Tak sambung saya mati sama. Jadi Suwaibah, Abu Lahab kata, wahai Suwaibah, lah lagu ni lah, siang hang buat kerja dengan aku, malam hang pergi tidur mokak Minah. Aku kesian lah. Sebab dia bila dia sayang kepada Abdullah, dengan bini dia pun dia sayang. Bukan sayang lagu pun lah, sayang macam adik lah. Sayang dia. Jadi dia suruh Suwaibah ni pergi tidur dengan Kak Minah. Bila tidur, siang ramailah kerja balik dengan aku. Sampai pada hari kelahiran Nabi seronok. Suwaibah main apa? Dia kata, Tuan, Kak Minah bersalin dah Tuan, beranak dah Tuan. Beranak dah, dapat anak apa? Dapat anak lelaki Tuan. Dapat baby boy. Seronok dengan sebab dia seronok ni. Dia kata, wahai Suwaibah, aku merdekakan kau. Dia bebas. Pasal apa? Payah sakit hang bekerja dengan aku, siang hang nak bebas kerja dengan aku. Lah lagu ni lah kata, hang prosah lah dulu Kak Minah tu, berisah selera apa semua. Aku tahu lah orang mengandung ni dengan lelaki tak ada. Dia kesian tak lelaki tak ada tu. Kita pun sama apa lagu tu, Kak Melono. Kesian lah. Tak bujang-bujang lah duduk ada, aku belakang duduk dalam kampung tu, kesian. Ada banyak tuan-tuan. Lepas dia tanya saya, bujang ke kampung hang banyak? Kata di kampung saya ni bujang banyak, anak dara lagi banyak. Tu lah. Hak dia dua, dia tiga, dia kata satu. Jadi maknanya seronok Abu Lahab, seronok dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Hari ni ada pula orang duk kacau, duk kata, duk buat khilaf pula, nak kena bincang balik lah apa semua lah, tarikh tepat lah macam ni lah apa semua.
Tutup guru kita ni bukannya bodoh tuan-tuan. Betul guru kita ni bukannya tak hati mengaji, jauh mengaji sampai Mekah apa semua pun mengaji. Mereka dah buat kajian dah tetap dah mati dah tarikh kelahiran Nabi ni 12 Rabiul Awal, tak payah lu bagi orang pening. Tak pentingnya yang tu, yang penting pengamalan tu. Kalau jenis duk berkelahi dengan orang ni tu bukannya ikut sunnah Nabi, tu bukan umat Nabi tuan-tuan. Jadi maknanya Nabi kelahiran pada 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah tuan-tuan. Pasal apa disebut dengan tahun gajah? Masa tu tarikh ataupun takwim Islam tak ada lagi. Takwim Islam tak ada lagi. Kalender bulan hijrah tak ada lagi. Kalender hijrah ni mula pada zaman Sayyidina Umar. Baru mula ada kalender hijrah ni. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Itu dulu ikut tahun apa yang berlaku. Di Mekah tahun tu, di antara peristiwa besar, tentera Abraha serang Kaabah. Tentera bergajah serang Kaabah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentera Abraha ni diserang Kaabah. Dia telefon Tun Abdul Muttalib. Tuan Nabi kan masa tu dia jadi presiden. Presiden UMNO Mekah. Boleh saya sebut dulu tu. United Mekah Nation Organization. Betul ya tu? Jadi tuan dia presiden. Dia kata aku tak boleh tahan Abraha tu apa kata aku ni buatlah tempat apa semua tu, tempat nak beri orang pergi apa semua. Orang tak pergi juga, orang tu tak ada Kaabah juga. Aku nak kena pergi serang dah Kaabah ni. Tuan dia kata aku tak boleh nak kata apa sebab Kaabah ni ada hak milik dia. Hamil serang kalau hang dapat mampu. Tu lebih kurang bahasa kita lah. Dia main serang, Allah musnahkan mereka. Jadi tahun tu adalah tahun kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran, semasa kelahiran dan selepas kelahiran sampai jadi Nabi, yang tu dia panggil irhas. Irhas, apa makna irhas? Benda-benda pelik yang berlaku sebelum jadi Nabi. Contoh ada senangnya dua. Kalau mukjizat benda hak berlaku bila dah jadi Nabi, jadi Rasul. Hak tak jadi Nabi, tak jadi Rasul begini, macam Maulid Rasul ni disebut dengan irhas. Irhas dia jatuh nombor 2 daripada mukjizat. Nombor 1 sekali mukjizat. Kita belajar dalam ilmu tauhid, dalam ilmu usuluddin, ada 7 benda-benda yang mencarikan adat. Benda-benda hak pelik. Nombor 1 mukjizat. Mukjizat ni yang berlaku kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua irhas. Irhas perkara-perkara yang pelik yang berlaku kepada Nabi dan Rasul tapi belum jadi Nabi. Boleh faham tuan-tuan? Baik, contoh dulu mana? Contoh macam dengan tentera Abraha serang Kaabah. Gajah tak mampu. Gajah tak mati, yang mati tentera tu. Faja'alahum ka'asbin ma'kul. Jadilah mereka itu, tentera-tentera bergajah itu, seperti daun kayu yang dimakan pula. Dia jadi hancur sikit tu. Gajah tak mati. Sebab apa? Sebab kuasa Allah Ta'ala. Sebab apa? Tak ada tuan-tuan orang yang menang lawan dengan Tuhan. Siapa faham lawan dengan Tuhan, semua kalah. Amailah Fir'aun ka, Namrud ka, Abu Lahab ka, Abu Jahal ka, siapa lawan dengan Tuhan, semua kalah. Tak ada sejarah orang menang lawan Tuhan. Abraha nak lawan Tuhan, dia pun kalah tuan-tuan. Itu jadi kita jangan duk lawan lah Tuhan. Ya Allah, Tuhan jangan.
Jangan. Jadi tu dia panggil peristiwa irhas. Lagi apa lagi? Peristiwa irhas yang berlaku runtuhnya istana Kisra Parsi. Itu disebut dengan irhas. Nah, lagi apa dia lagi? Zaman dulu-dulu bila mana orang tahu kata di Mekah ni akan lahir seorang Nabi nama Muhammad. Bila mana seorang rahib pendeta Yahudi ni cerita kat pok-pok rombongan esko-esko kerajaan Mekah yang duk bawa barang dagangan pergi berniaga ni, cerita akan lahir seorang Nabi di Mekah satu hari nama Muhammad, pakat balik pun nama Muhammad belakang. Pakat balik pun nama Muhammad. Beranak-beranak nama apa? Nama Muhammad. Apa nama Muhammad? Ada hak ni tukar perekod pada nak tukar nama Muhammad, kod boleh jadi Nabi. Dalam masa yang sama, tiba-tiba Mekah diserang dengan penyakit misteri. Dalam riwayat sebut Mekah diserang penyakit panas. Cuaca panas ni bukan sekat cuaca panas, orang-orang pun semua jadi panas. Dan orang yang jadi panas itu ialah orang yang ada pada dia nama Muhammad. Dalam pada waktu tu ada seorang yang pandai takwil. Apa? Mempraknakan kepada Sayyidatina Khadijah. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni dia tafsir cara-cara dia. Dia tafsir, dia kata ada salah silap ni semua pekat yang mana yang ada nama Muhammad ni kena tukar balik nama yang saya ataupun tukar pun nama lain. Kalau tidak, lagi kena serang sakit kita ni banyak. Jadi orang dengar cakap hak mana hak nama Muhammad tu semua tukar pun nama lain. Bila tukar, maka selamat, maka kembali reda keadaan. Tuan-tuan, Allah nak pelihara nama Muhammad. Allah nak pelihara. Waraqah kata nama Muhammad ni hanya akan duduk pada orang-orang seseorang yang tertentu saja. Jadi maknanya cerita. Lagi apa lagi? Tuan-tuan, waktu mana mak Nabi ni mengandungkan Nabi, hampir setiap malam mimpi. Hampir setiap malam mimpi. Mimpi apa? Mimpi didatangi oleh satu orang yang pakaian dia cantik, mai kat mak Nabi. Dia kata apa? Dia suruh jaga elok-elok kandungan. Dan juga bila mana lahir kelak, buh dengan nama Muhammad. Juga ada cerita juga dalam berjanji. Tentang buka berjanji dalam walamma aradallah. Kan kita berjanji mula-mula al-jan, lepas tu wabak, lepas tu walamma aradallah. Walamma aradallahu ta'ala ibraz haqiqatihi al-muhammadiyah. Di belakang apa? Dalam berjanji yang ujung sekali tu, setiap malam wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu dalam warna ma'ruf. Wa utiyas ummuhu fil manami. Mai kat mak Nabi ni pada waktu malam dalam mimpi. Seorang yang cantik rupa dia, faqilalah, berkata kepada dia, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Anak tahu dah bina
kamu telah mengandungkan zuriat zat yang akan menjadi sayyidil alamin, penghulu segala alam, dan wa khairil bariyah, dan sebaik-baik manusia. Tuan-tuan kalau nak pun nama anak buat nama cucu kan, kalau perempuan khairul bariyah. Sedap nama tu, khairul bariyah. Tuan bisa dengar lagu apa? Nasyid khairul bariyah. Khairul bariyah nazara ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Sambung. Tuan-tuan janganlah terik sangat. Tu sehari saya pula cuma jadi. Allahu Rabbi. Jadi maknanya itu orang panggil irhas, benar-benar yang pelik yang berlaku sebelum kelahiran Nabi dan semasa kelahiran Nabi. Kalau semasa kelahiran Nabi pula pada tuan-tuan, banyaklah di antaranya Nabi ini lahir dalam keadaan bercahaya. Kan? Bercahaya. Apa? Hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam. Dalam janji juga, dalam walam matam. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى. Tak apa malam ni saya berjanji kat tuan-tuan, jangan bimbang. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم. Malam tu hadir, telah datang kepada Nabi waktu kelahiran Nabi Asiyah dan Maryam. Siapa Asiyah? Asiyah ni bini Tuhan. Bini Tuhan tu tuan. Bini Firaun. Kan Firaun dia mengaku dia Tuhan. Asiyah dan Maryam. Maryam siapa dia? Mak, ibu kepada Nabi Isa. Kan? Dalam dunia ni ada makhluk yang tak ada pak, tak ada mak. Siapa dia tuan? Nabi Adam alaihissalam. Pak tak ada, mak tak ada. Ada yang pak tak ada, mak ada. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Ada yang ada pak, ada mak. Siapa dia? Kita lah. Ada yang ada pak, mak tak ada. Itu dia. Hawa. Hawa dia dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Min dila'in. Tulang rusuk. Jadi Nabi Adam itu seolah-olah pak lah. Hawa ni, tapi orang Melayu kita panggil Siti Hawa. Dia Hawa. Hawa ni pak tak ada, pak ada, mak tak ada. Tuan-tuan, malam ni beli 4 ekor tu cukup dah. Abang tukar teki sembang di kedai kopi tu. Itulah tu semua pergi mengaji, hang tak mau mengaji. Boleh lah tak semeh bola tanggung sikit. Tuan-tuan. Jadi Nabi dilahirkan, waktu Nabi lahir tu Mai, Asiyah dan Maryam. Hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam. Wa Maryam fi nisbatin minal haziratil qudsiyah wa akhadhaha al-makhasu fawaladat sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu yang ditentukan oleh Allah, maka lahirlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Ada lahir Nabi ni macam mana? Wasallama nuran yatala'la'u sana lahir Nabi ni dalam keadaan bercahaya. Orang-orang Mekah pekat tengok air. Malam ni bola tak ada. Stadium Darul Aman ni nyala lampu main tahu mana. Kalau kita lah kan. Jadi orang-orang Mekah pekat tengok tak mana ni cahaya keluar ni. Pergi cari. Rupanya cahaya itu datang dari rumah Nabi kita SAW. Waktu subuh bercahaya. Pakat terpapi lah tengok Ummu Aiman ni, dia risau, dia takut sangat ada orang Yahudi ke apa, dia tahu apa semua, dia sembunyi Nabi. Ummu Aiman Suwaibah itu di antara yang menyambut kelahiran Nabi kita SAW. Ini tuan-tuan. Wasallama nuran yatala'la'u sana. Lahirnya Nabi dalam keadaan bercahaya. Nabi ni tuan-tuan, muka dia bercahaya. Nabi kalau berjalan malam tak ada pakai torchlight. Tak ada pakai lampu. Kalau naik motor tu tutup lampu pun tak apa. Cahaya Nabi. Lahir Nabi ni dalam keadaan cahaya. Dan cahaya Nabi ni, cahaya kelahiran Nabi ni lebih terang lagi daripada matahari. Diperumpamakan seperti itu. Wa muhayyam kasyamsi minka mudhi. Wa muhayyam kasyamsi minka mudhi. Taku tu mahal mudhi'un. أسفرت عنه ليلة أسفرت عنه ليلة الغراء. Lailatul tu nak cerita tentang kehebatan Nabi kita SAW. Itu yang kata benar-benar yang disebut dengan irhas. Itu mujizat benar yang berlaku waktu mana dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Allah, banyak lagi lah benar-benar irhas ni tuan-tuan. Di kelahiran Nabi SAW. Masa Nabi lahir di mana? Di Mekah. Perpustakaan adalah tempat kelahiran Nabi SAW. Dan juga bila sebut kata maulud, dia juga diri Nabi itu sendiri. Tentang diri Nabi itu sendiri. Bila sebut tentang diri Nabi ini tuan-tuan, tentang zat Muhammad itu sendiri, zat Nabi Muhammad itu sendiri, dia ada fadail, dia ada syama'il, dia ada khasa'is, lagi dia ada sirah, perjalanan kehidupan Nabi. Maknanya kita ni tuan-tuan kenal Nabi dengan beberapa jalan. Apa dia? Fadail. Fadail ni maksudnya kelebihan Nabi. Yang kedua, syama'il. Syama'il ini tentang tubuh badan diri Nabi. Yang ketiga, khasa'is. Khasa'is ni keistimewaan yang ada pada diri Nabi. Yang keempat, sirah. Sirah ni perjalanan kehidupan Nabi. Jadi Nabi kita SAW ni tuan-tuan adalah Nabi Rasul akhir zaman. Dan juga Nabi juga adalah sebagai penghulu segala Nabi dan Nabi yang terakhir.
Tuan-tuan, bila hak last sekali ni Allah Ta'ala ni sayang sungguh-sungguh kat Nabi ni. Sehingga kan tuan-tuan, bila mana Allah sayang kat Nabi, sekali-sekali dengan kita pun tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang. Bahkan dalam satu riwayat menyebut, satu ketika Jibril mai kat Nabi. Jibril datang kat Nabi dalam keadaan Nabi ni duk rusing, duk susah hati. Jibril tanya, apa yang hendak fikir ni wahai Muhammad? Ya Rasulullah, apa yang hendak fikir ni? Nabi kata, aku fikir tentang umat-umatku, kata Nabi. Aku memikirkan tentang keadaan umat-umatku. Jibril kata, apa nak risau wahai ya Rasulullah? Engkau bukankah kekasih Allah? Minta aja kat Tuhan, kat Allah, Allah akan bagi ya. Sudah Jibril. Jibril dia buka jalan. Lalu Nabi minta beberapa permohonan, tuan-tuan. Dan di antara permohonan-permohonan ni boleh dikatakan semuanya dimakbulkan oleh Allah. Semuanya dimakbulkan oleh Allah. Saya nak sebut malam ni kat tuan-tuan 3 benda. 3 benda yang Nabi minta kepada untuk umat-umat Nabi ni kepada Allah. Yang 3 ni Tuhan makbul. Apa dia tuan-tuan? Sebab apa? Sebab Nabi fikir umat Nabi ni, kita ni umat yang akhir zaman. Umur pun pendek. Kita tak macam umat Nabi dulu-dulu. Nabi dulu-dulu umur panjang. Nabi Adam umur panjang, Nabi Idris umur panjang, Nabi Nuh umur panjang, Nabi-Nabi terdahulu umur panjang, ratus-ratus tahun. Mai tahu umur Nabi ni antara sitin wa sab'in, 60 ke 70. Rata lah Nabi sebut tu kan. Lah ni hak 50 pun banyak dah hak jalan. Nah, 50 pun banyak dah tu. Kau tengok dalam Facebook Al-Fatihah dia dah. Duka citanya dimaklumkan, dia berkata la ilaha Allah. Dia mengaji sekali, dia mulut sembang lah. Oh tak ada. Nah, dah ramai. Benar mati ni tuan-tuan, mati ni orang tuan-tuan kata buah pupui curi. Tak tahu dia mai kat kita kan. Jadi Nabi dia minta kepada Allah. Di antara benda yang Nabi minta kepada Allah, apa dia tuan-tuan untuk kita? Nombor 1, Nabi minta gandaan pahala hanya kepada umat Nabi Muhammad. Nabi minta kepada kita ni, buat ibadat, satu ibadat tapi gandaan pahala banyak. Contoh kita sembahyang berjemaah. Kita sembahyang berjemaah tuan-tuan 27 kali ganda kebajikan pahala Tuhan dapat. Allah bagi kat kita. Dulu kalau umat-umat yang terdahulu, satu ibadat, satu pahala. Umat dulu-dulu. Tapi hak Nabi minta ni special, Allah bagi kat kita. Contohnya kita sembahyang 27 kali ganda pahala kita sembahyang berjemaah. Tuan-tuan bayangkan sekali kita sembahyang berjemaah. Kalaulah kita ni duduk sembahyang berjemaah 10 tahun, sehari sama dengan 27 hari kita sembahyang berjemaah kelebihan. Kita baca cara bodoh-bodoh kita. Kalau setahun sama dengan apa? Kalau setahun sama dengan 27 tahun kita sembahyang berjemaah. Kalaulah kita duk main sembahyang di surau, pulau kecil di surau ni 10 tahun dah tutup. Berapa? 10 tahun kali 27, 270 tahun. Sama macam dengan umur kita 270 tahun kita duk main sembahyang. Tuan-tuan kira hak tu sudah tutup. Saya 20 tahun dah ni ustaz ni duk main sembahyang ni. Kali tengok 540 tahun. 40 tahun dah duk main sembahyang di masjid ni, di surau ni. 20 tahun
Kalau 20 tahun maknanya kali dengan 27, 540 tahun. Itu cara matematik dunia kita, bodoh-bodoh matematik kita. Tu baru semayang. Tu baru semayang. Hak lain ada lagi. Kan? Tu bulan puasa. Bulan puasa Allah ganda setiap amalan kita. Tambah-tambah kena malam Lailatul Qadar pula. Lailatul Qadar ni tuan-tuan, bukannya 1000 bulan. Bukannya 1000 bulan, tapi lebih daripada 1000 bulan. Mana dia bukti dia? Lailatul Qadri khairun. Dalam Quran sebut malam Lailatul Qadar tu lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan tu minimum. Lebih lagi, boleh jadi 2000 bulan, boleh jadi 3000 bulan. Puasa nak masuk ni, Tuhan tengok berat pun maai, barang-barang pun semua pun naik. Aku nak penaik juga Tuhan kata aku nak penaik juga. Apa nama bonus bulan Ramadan ni nak naik 3000 bulan. Tak keuntung kita. Orang-orang ahli ibadat ni dia rasa seronok kan. Bentang bajet 1445 bentang bajet Pak Malaikat. Orang kata trik ni tengok pokok ni teruk sangat ni, beras siam tak siam lah. Hak siam kata hak Melayu kata siam lah. Hak mahal kata murah lah. Nak ni semua teruk ni kita lah ni dah teruk ni kan. Bonus Lailatul Qadar naik 3000 bulan. Siapa yang betul tu kan? Yang dapat hanyalah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kata Nabi minta gandaan pahala. Kita sedekah, tabung, kita sedekah pergi sembahyang Jumaat, RM5, RM10, dapat ganjaran pahala 70 bahkan ke 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Bahkan boleh ganda kepada 700 kali ganda. Kena pula tuan-tuan kita sedekah kalau dalam bulan Ramadan, kena malam Lailatul Qadar. Pahala sedekah RM10 1000 bulan. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad. Kita tuan. Lagi apa lagi? Yang kedua, Nabi minta kepada Allah untuk umat Nabi ini apa? Nabi minta, Nabi mohon pahala dan keampunan. Dua dalam satu. Satu ibadat, pahala dapat, keampunan pun dapat. Macam mana Allah Ta'ala Tuhan lulus tak? Allah lulus kan? Apa dia? Contohnya kita buat amalan serta dengan taubat. Tadi kita sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sembahyang, pahala dapat. Lepas tu pula Astaghfirullahaladzim. Kita istighfar. Kita istighfar tu kita bertaubat, minta ampun dosa kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun huwal hayyul qayyum. Tuan-tuan kata bila hayyul ke hayyal kan, janji kata tu selalu kelih lah, dia nak kelih pula. Katalah hayyul pun tak apa, hayyal pun tak apa, tapi hak baiknya hayyal lah. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia istighfar ni tuan-tuan paling segan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tu paling segan. Rajin sikit. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rajin lagi. Astaghfirullahaladzim,
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أتوجد lagi rajin. Astaghfirullah al-azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يموت أبدا وأتوب إليه. lagi rajin. Sayyidul istighfar. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت sampai habis. Itu lagi baik. Tapi boleh sebut Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim tu pun tak sangat dah. Amal dah. Jadi Nabi minta pahala dan keampunan dalam satu ibadah. Dalam satu ibadah. Lagi contoh lagu mana lagi? Pahala dalam ibadah ni. Kita ambil untuk saya tak ambil contoh jauh-jauh tuan. Ambil contoh kita buat setiap hari je. Pahala kita ambil berwuduk. Contoh kita main daripada rumah berwuduk, main di masjid di surau kita ni tuan. Allah besar pahala. Nabi kata man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Siapa-siapa yang berwuduk dan memperelokkan wuduk. Kharajat kemudian mai ke masjid, mai ke surau, kharajat khatayahu. Allah keluarkan seluruh dosa dia. Walaupun dosa dia ada di celah-celah kuku. Besar. Jadi kita ambil wuduk tu boleh pahala lah. Kita ambil perelokkan wuduk, Allah ampun dosa kita Allah. Waktu kita basuh muka, kita niat wuduk. Waktu kita duduk basuh muka lalu kita kata Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah muka aku ni ya Allah pada hari yang Kau akan hitamkan seluruh muka. Doa perelok wuduk. Waktu kita madmadah istinsyak, kita qomok, kita masuk apa? Kita masuk ayak dalam hidung. Dalam hati Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, bagilah aku peluang boleh cium bau syurga. Tentak Ustaz Owen tak hafal dalam bahasa Arab, payah pendengar bahasa Melayu. Niat dalam hati. Waktu duk basuh muka tu niat, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah putih muka aku ni. Dah lah tu dunia hitam dah. Mati rumah anak hitam juga muka, bagilah putih muka aku ni. Waktu basuh kaki, Allahumma sabbit qadami ataupun qadamayya ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kakiku ni ya Allah bila mana aku melintasi titian sirat. Tu tuan-tuan. Pahala dapat, keampunan pun dapat. Umat lain tak ada. Kita ni. Kita ni dapat pahala. Baca doa pula. Asyhadu Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ni orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku ni orang yang bersih ya Allah. Bersih apa? Bersih luak, bersih jiwa, bersih hati. Hidup tak meluak kat orang tu, tak benci kat orang ni, tak dengki orang tu. Ni penyakit kita. Penyakit kita. Biarlah orang di mana pun kita benci kat orang, kita tak suka kat orang, kita meluak kat orang semua pun tak ada apa yang untuk. Kita dengki dia, Allah Ta'ala bagi rezeki lebih. Allah dah tentu dah, kita pun Tuhan dah tentu dah rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tuhan tentu dah rezeki kita. Sikit banyak pun Tuhan tentu dah. Tak payah kita nak dengki kat orang, tak payah kita nak meluak kat orang, tak payah kita nak tak suka kat orang. Allah dah tentu dah kehidupan kita. Kita kira kita tuan-tuan. Kira kita ya.
Waj'alni min ibadikas solih. Jadikanlah aku daripada hamba-hambamu yang soleh. Dah nama Ustaz Soleh lah. Soleh pula. Tuan-tuan. Jadi maknanya kita minta Allah janjikan keampunan pahala. Ni kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan. 70,000 malaikat mohon rahmat untuk kita. Dia kata pahala dan keampunan. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak kita ni ada seorang cukup ikhlas. Ada seorang cukup ikhlas. Hak lain tak ikhlas. Maka Allah ampun dosa. Dengan sebab kerana ikhlas itulah, ikhlas seorang yang ada dalam majlis ilmu ni, Allah ampun dosa kita semua, betul. Ni yang kata pahala dan keampunan. Nabi minta untuk siapa? Bukan untuk dia, untuk kita. Untuk kita. Nabi kata aku ni ya Tuhan, Hang bagi macam-macam dah. Semua Tuhan bagi dah. Aku Hang bagi macam-macam dah ya Allah. Aku nak umatku pun macam dengan aku juga puasa. Sayang ya Nabi. Lagi nombor 3, Nabi minta kepada kita tuan-tuan pahala yang kekal. Pahala yang kekal. Nabi minta umur umat Nabi ni pendek-pendek, tak panjang, macam dulu. Kalau boleh pahala tu yang umat aku buat ni, nak minta pergi kekal. Contohnya tuan-tuan, selalu kita dengar hadis yang maklum dah. Bila mana mati manusia ni, bila mana kita mati ni, putus segala amalan. Putus segala amalan kecuali 3 benda. Walaupun kita wasiat kat anak kita, abang, mak, kalau mak mati, hang kena tanam mak depan masjid. Kalau dalam kubur tu kena mak depan masjid. Mak nak dengar orang mengajar. Malam-malam mak nak dengar orang mengaji. Malam-malam mak nak dengar orang bang. Malam-malam duduk atas dunia ni mak tak ada nak pi. Elok. Duduk pi dah depan masjid, depan tu imam pun bila mati habis. Habis amalan kita. Melainkan 3 benda. Melainkan 3 benda. Apa dia tuan-tuan? Zaman tabnu Adam in qata'a amalu ila min salas. Sedaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Apa makna jariyah? Yang berjalan, yang tak putus. Surau masjid minta sumbangan, nak naik taraf, nak buah ekor, nak bubuh, nak buat apa, nak cat tanah apa, kita bagi sumbangan. Maka lama mana benda tu duk ada, lama mana surau tu duk ada, maka kita duk dapat pahala. Pula niat pula kat mak ayah kita. 10,000 contoh niat untuk mak kita, ayah kita, tok kita, tok wan kita. Maka kita akan dapat juga pahala. Mereka pun dapat juga. Bukan dapat seorang 2,000 dah. Pahala sama. Kalau kita dapat 100, mak kita pun dapat 100, ayah kita pun dapat 100, tok kita pun dapat 100. Dia tak ada 100 nak beda 20, seorang 20 ringgit, tak ada. Tak, bukan macam hukum di dunia. Tak sama tuan-tuan. Sedekah jariah yang berjalan. Kita sedekah. Jumpa penari, jumpa tu imam, saya nak beri sumbangan untuk masjid ni. Tama-tama sedekah, tak ada orang tahu pula. Tapi tuan-tuan jangan ada penyakit. Sebab apa? Amalan kita ni boleh jadi amalan kita ni ada beberapa perkara. Ada amalan yang sah diterima oleh Allah. Ini alhamdulillah.
Ada amalan yang sah, Tuhan terima, tapi Tuhan potong balik pahala dah. Sebab apa? Mungkin la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dengan kamu batalkan sedekah kamu itu dengan mengungkit-ungkit. Dia marah kat siapa-siapa, dia bunyi. Surau pulau kecil tu mujaklah aku bagi ekor tu. Dia orang duk main ramai tu ekor sejuk aku. Tapi dia pun tak ingat lah kat aku. Habis. Nama mana dah? 10 tahun dah tu. Dekat 10 tahun tu, lepas tu Allah kat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita takut tu. Bukan aku nak ukit. Bukan. Dia tak kira. Dia tinggal ayat tu. Hatu. Tu yang kita duk jaga tu. Yakilah. Kadang-kadang kita takut amalan kita ni tak sah, lepas tu Tuhan tak terima pula. Allah dia takut. Pasal apa tak sah, lepas tu Tuhan tak terima? Pasal apa? Sebab kita tak ada ilmu. Sebab kita kena mengaji tuan-tuan. Buat amal ni mesti kena dengan ilmu. Baik, jadi Nabi minta pahala yang kekal, sedekah jariah atau ilmu yang memberi manfaat ataupun anak yang soleh. Anak yang soleh. Anak yang soleh ni maksudnya anak yang membahagiakan kedua ibu bapa, yang jaga ibu bapa, yang bagi pokok kita seronok. Anak yang soleh, yang berdoa. Tambah-tambah kita ni kalau boleh tuan-tuan pesan kat anak-anak. Pesan bila mak mati, bila ayah mati, hang kena semayang kat mak ayah. Pahala besar tuan-tuan. Sebab apa? Doa anak ni dia sampai dalam hati kepada mak ayah dia. Walaupun ada orang besar, orang alim tu orang mana pun, tapi afdalnya anak yang sembahyangkan kita, ataupun saudara-saudara terdekat, abang ke, buku ke, yang terdekat oleh Allah. Sebab apa? Anak soleh ni nak bawa bekal kepada kita di kubur kelak. Berserta dengan amalan kita tuan-tuan. Nabi kata yatba'ul mayyita salasatun. Bila mana kita mati, yang ikut kita 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli keluarga kita, bini kita hak segak turut pi, laki kita hak handsome pun turut pi. Waktu umur 20 dulu lah, turut pi. Keluarga kita turut pi, dan harta kita turut pi juga. Tapi waktu tu kita driver bukannya seorang, driver 6. Depan 2, tengah 2, belakang 2. Mau kalau saya dia kena gabung pula 2 10 driver. Kalau saya ada 10 driver. Wa amaluhu, dan yang akan ikut serta kita mati, amalan kita. Amalan kita yang akan ikut serta. Fayarji'u usnani wa yabqa wahid. Hak balik 2, hak kekal 1. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Ahli kita, keluarga kita, anak kita, bini kita, saudara kita balik. Wa maluhu, harta kita pun balik. Tunggulah sakut waktu baca talqin tu. Waktu baca talqin tu tunggu lepas tu balik. Bila balik, yang tinggal wa yabqa amalu. Tuan-tuan, hak kita sayang dua-dua balik. Hak kita tak suka duduk di atas dunia ni, hak tu hak nak tunggu kita.
Semayang suka tak tuan-tuan? Nafsu tak suka semayang ni. Main masjid, main surau pula nafsu tak suka. Menuntut ilmu mengaji nafsu tak suka. Pula tu pula, ustaz tak berhenti lagi, dia pukul 9 lah. Bila nak berhenti ni, tu nafsu kita. Bukan saya kata apa, saya pun semacam juga dulu. Ustaz duduk sorang-sorang, ustaz dengar ni, badan ni ada bola. Bola tak ada kan? Bola tak ada. Kalau ada bola, saya pun putih awal tak? Tak ada. Nak benar hak nafsu kita tak suka, hak tu lah yang nak tunggu kita. Apa dia tuan-tuan? Amalan kita. Amalan kita yang nak bawa, nak tunggu kita, yang nak defend kita, yang nak jamin kita, yang nak jawab kita. Masuk kubur, main ulang Syuja'ul Aqrab. Syuja'ul Aqrab dia main. Dia nak patuk kita. Dia nak sebut kita. Maka kaki kita akan defend kita. Jangan duk sebut tuan aku ni dulu ni duk atas dunia dulu. Dia rajin baca Al-Mulk. Menjelmalah Al-Mulk, maka larilah ulang Syuja'ul Aqrab. Nak patuk tangan pun Al-Mulk duk ada juga. Hang patuk hang mampu. Al-Mulk duk ada. Al-Mulk hak kita duk baca ni tuan-tuan atas dunia ni tuan-tuan, jaga kita. Tengok neraka. Tengok Tuhan tutup dah. Nama dia tak ada, Tuhan potong dah. Pasal apa? Atas dunia dulu kita tak tinggal Allahumma ajirni minan nar. Nabi kata siapa yang kata Allahumma ajirni minan nar, pas subuh, pas maghrib 7 kali. Allah tutup 7 pintu neraka. Kita baca tadi lepas maghrib, Allahumma ajirni minan nar. Takdir Allah malam ni kita mati, maka tutup 7 pintu neraka. Esok subuh baca Allahumma ajirni minan nar. Siang esok takdir mati, Allah tutup 7 pintu neraka. Tapi tuan-tuan jangan salah baca. Jangan baca Allahumma ajirni minan nar. Kalau Allahumma ajirni minan nar, maksudnya aku nak sewa api neraka. Orang sewa homestay, kita nak sewa api neraka. Jaga Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni. Itu amalan kita tuan-tuan. Maknanya pahala yang kekal untuk kita. Ini yang Nabi minta kepada kita. Kan amalan yang akan kekal bersama dengan kita. Allah Rabbi. Tuan-tuan bisa dengar nasyid apa mizan ke apa? Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Tahu tak? Balik carilah YouTube malam ni. Saya pergi satu kerja umur. Balik cari mana Ustaz Rashid tadi ni tak mana. Malam ni balik cari kerja tuan-tuan. Balik cari bacaan berjanji tengah. Bacaan marhaban, Al-Mulk balik buat. Maknanya kita buat tu tuan-tuan. 3 benda yang Nabi minta dan Allah makbulkan kepada kita. Untung tak tuan-tuan? Untung kita. Kalau kita minta tak tentu lagi nak dapat. Tapi Nabi minta pokok, pasti dah dapat. Tu sebab sayangnya Nabi dekat kita tuan-tuan. Cuma kita ni tolong apply buat. Jadi maknanya itulah tanda cinta dan kasih Nabi ni kepada kita. Dan kita kena buktikan tanda cinta kasih ni dengan kita buat apa yang Nabi suruh. Dan kita usaha sedaya upaya untuk tinggalkan benda apa yang Nabi larang.
Tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tinggal kepada kita 4 benda. Apa dia tuan? Yang pertama, Nabi tinggalkan kepada kita 1 suara. Maka sambutlah suara itu. 1 suara. Apa dia? Laungan azan. Ya Allah, hayya 'alal falah. Sambutlah laungan azan. Nabi kata, aku tinggalkan kepada umatku 1 bangunan, maka penuhilah bangunan itu. Apa dia tuan? Masjid, surau. Ada majlis ilmu, ada program ilmu, kita hadirlah tuan. Kita main di surau ni tuan, bersih hati kita. Mana ada orang turun surau jadi gila, turun surau jadi merik, tak ada. Orang keluar disko jadi merik gila, ada. Sama kita turun surau ni tenang. Saya pun sonok ni main surau ni sebab apa? Boleh naik di atas. Ingat zaman dulu-dulu lah. Lalu lah banyak surau duduk bawah lah, surau naik di atas mana ni sonok ni kan. Duduk di atas sonok. Kita dulu pun macam ni lah. Nabi kata, aku tinggalkan kepada umatku 1 jalan. Apa dia jalan dia? Ihdinas siratal mustaqim. Apa dia? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa dia tuan? 1 jalan tu Islam. Aku tinggalkan kepada umatku Islam. Maka jagalah Islam ni, ikut jalan Islam, jangan ikut jalan lain. Ala inna rahal islami dairah faduru ma'al islami haitsulah. Ketahuilah bahawasanya inna rahal islami dairah, putaran Islam ni sentiasa berputar. Kadang-kadang duduk di atas, kadang-kadang duduk di bawah. Maka Nabi kata faduru ma'al islam haitsulah. Ikutlah Islam tu di mana pun Islam duduk. Yang keempat, Nabi kata, aku tinggalkan kepada umatku 1 kitab. Kena baca kitab tu, Al-Quran. Ala inna hadzal Qur'ana was-sultan sayaftariqan fala tufariqul kitab. Ketahuilah bahawasanya Al-Quran dan pemerintahan akan berpisah. Fala tufariqul kitab. Jangan kamu berpisah daripada Al-Quran. Itu Nabi pesan untuk kita tuan. Maknanya kita sentiasa lah baca Al-Quran, rajin-rajin kita baca Al-Quran. Walaupun sikit, tak boleh baca, dengar tuan. Lah ni tak gaduh tuan, benda-benda canggih banyak kok. Tuan beli haduk pasang bubuh di karat tu, cucuk baca, dengar, bagi ada suasana. Jadi itulah sikit sebanyak yang mampu untuk saya sampaikan, kongsikan kepada tuan-tuan. Jadi saya mohon maaf banyaklah kalau ada kesalahan silap kurang atau semua lebih kurang. Sekali-sekala mai saya ambil masa lajak. Saya lajak banyak buat tuan-tuan ni. Dan tuan-tuan tak apalah, tuan-tuan duduk saja, saya duduk cakap ya. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Ada salah silap atau mana yang baik itu kita ambil sebagai panduan dan dalam kehidupan kita. InsyaAllah lain masa dan lain ketika kita akan bertemu lagi tuan-tuan dalam program-program yang lain. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Raja dan Ustaz Soleh atas jemputan. Saya ni lagu ni lah tuan-tuan. Nak lawan dengan Ustaz Al-Khairi tak boleh, tapi nak lawan umum boleh, lawan badan boleh. Itulah yang dapat saya kongsikan pada malam ini. InsyaAllah bertemu lagi di lain masa dan lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.